Say thank you Allah for blessing us with good life in this world and inshallah hereafter. The sky is clear, the air is clean, the land is green. Thank you Allah, thank you Allah. The path we walk, the lines we talk, the things we see. Thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. When I sleep, when I eat, when I breathe, thank you Allah, thank you Allah. The path we walk, the faith we've got, the life we live, don't forget to say thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. Thank you Allah, thank you Allah. In the night or in the day, every morning after prayer, I never forget to say thank you. But sometimes I'm all alone, feeling sorrow not so strong. I pray to you and say thank you. Thank you Allah, thank you Allah. Thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. Say every time we meditate, thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah. Every time you Allah, thank you Allah, thank you Daripada apa yang kita lakukan pada malam ini, semoganya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita di sisi Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad adalah suri teladan, adalah contoh yang terbaik untuk kita ikut kira apa jua yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita sehari-harian. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu
ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi majlis kita, yang dihormati, yang dikasihi, yang kita muliakan, Tuan Haji Hassan bin Pardi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Dan saya muliakan para pensyarah, cikgu-cikgu, cegi-cegi, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar orang Batu Pahat? Slow yang jawab. Kabarnya? Oh, sikit saja orang Jawa. Banyak orang luar ke? Ya, orang luar. Tak ramai orang Batu Pahat. Siapa orang Jawa? Angkat tangan. Oh, sikit yang angkat tangan. Jawa pun tak mengaku Jawa dah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, dapat kita berjumpa, bertemu, dan dapat saya sampai ke Dewan ini dalam perjalanan daripada Johor. Di Johor juga kan, daripada JB sampai ke Dewan yang sejuk. Tuan-tuan tak sejuk ke? Sejuk. Kat luar sana hujan, tapi kita sampai ke Dewan ini. Yang sampai bukanlah badan, yang sampai adalah hati. Ada orang kat masjid sembahyang naik atas kerusi, duduk atas kerusi, dia sampai. Yang juara futsal tak sampai. Ada orang naik basikal yang sampai, yang naik Mercedes tak sampai. Ada orang yang sakit sendi, sakit go out, dia sampai. Yang sihat tak sampai-sampai. Betul tak? Sebab yang sampai itu adalah hati. Orang kalau dalam keadaan iman, dekat dengan Allah, hatinya bersih, dia mudah untuk melakukan benda baik. Sebab itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Allah ni, kalau kita nak minta kata dia Allah, berilah taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu apa? Kata Syekh, taufik itu ialah bila mana kita tak teringin nak buat baik, tapi ada saja jalan untuk Allah mudahkan kita buat baik. Kita tak teringin nak datang pun malam ni, tapi dah kawan aja. Itu taufik. Kita boring duduk dekat bilik, boring-boring pun datang, pergilah, datang-datang, itu taufik. Kita tak teringin nak buat baik, tapi benda baik datang kat kita, mudah untuk kita buat, itu taufik. Dan apabila kita teringin sangat-sangat nak buat benda jahat, ada saja tak lain clear, ada saja tak jadi. Malam ni lah, kalau sini boleh keluar bebas ke? Oh tak boleh. Oh tak boleh keluar, Pak Gad tak bagi keluar. Sian.
Kalau keluar pun saya tak tahu nak fly ke mana kan. Contohlah, teringin nak buat jahat, macam-macam teringin. Setiap kali nak buat, tentulah tak jadi. Baru plan hari ni dah kata, ya Allah, ni cuti Sam, ingat-ingatlah rasa aku orang JB, si dia pun orang JB. Nak balik sekali, rasa-rasa nak naik kereta lah, buat kereta sewa lah, pinjam lah sehari, share-share sikit. Satu hari sejam, kalau sejam RM5, satu hari kalkulit-kalkulit, contoh lah. Contoh berapa ringgit? Kita kata sehari RM100, aku 50, dia 50. Sini semua beasiswa KPM ke? Ha? Semua elang lagi. Oh, sewa kereta 500 boleh bayar. Pergi, keluar, jalan sampai JB, teringin nak pergi, tiba-tiba dia pergi kat rumah tempat abang jual kereta sewa tu, kereta dah penuh dek. Ada saja tak boleh. Malam ni baliklah naik bas sampai ke IPG. Tiba-tiba ada kuliah lalu kat depan. Kita dengar kuliah lah. Seorang duduk sini, seorang duduk sini. Itu taufik. Taufik ini bila teringin nak buat jahat, Allah alam, Allah tutup. Bila tak teringin nak buat baik, Allah mudahkan. Begitulah sebaliknya kata Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita rasa kita teringin nak buat benda baik, teringin nak buat, tapi ada saja halangan. Dan apabila kita tak nak buat benda baik, kita nak buat benda jahat, sentiasa ada laluan, sentiasa dimudahkan. Takut-takut kita tak diberikan taufik oleh Allah. Jadi pada malam ni saya tengok jarak-jarak ada ruang kosong lagi. Saya kalau ceramah ni, kamu cikgu kan? Kan cikgu kan? Oh yang belakang lagi saya. Kami orang Batu Pahat JDT. Atau kan cikgu pensyarah? Bukan juga. Ha? Ustaz, action-nya. Baik. Ha? Tuan-tuan, tuan-tuan tak kata tuan-tuan pun tak baik tuan-tuan. Cikgu. Kalau kamu jadi pensyarah, jadi cikgu, apa yang kamu inginkan? Semestinya inginkan anak murid duduk dekat dengan kamu. Betul tak? Apa salahnya kalau yang belakang tu, yang baru mai pakai baju Southern Tiger tu, ada mencari tempat duduk, datang depan, pakai ramai-ramai. Kan sahabat Nabi radhiyallahu an, bangun ramai-ramai belakang, kita penuh yang depan. Tak apa, saya punya program ni tak kisah sangat. Tengah-tengah program nak keluar pergi toilet boleh. Yang belakang-belakang tu penuh depan. Nak dapat pahala lebih dah. Tak nak lah tu. Nak masuk syurga dah. Orang masuk syurga kata Nabi SAW, ayat Quran, wasari'u, bersegera. Ambil contoh. Bangun di depan. Tak ada masalah, bangun. Tengok laki-laki ni sekarang bagus. Ikut contohlah, inilah imamku. Ini adalah pilihan kamu. Eloklah duduk depan dia. Sebab bila duduk depan, mikrofon ni panjang, jadi mudah saya nak turun tanya soalan. Boleh saya turun tanya soalan. Akak kita boleh sampai tak apa, kak makan tak apa. Turun tanya soalan tajwid kan? Soalan tentang faraid kan? InsyaAllah. Kan cantik duduk kan. Siapa lagi kalau kita nak tiru kalau bukan sahabat Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu seperti mana manusia-manusia itu. Nak jadi orang hebat, tiru orang hebat. Betul tak? Nak jadi orang hebat, tiru orang yang sudah mati. Kata Ibnu Abbas, kenapa tiru orang yang sudah mati? Sebab kita dah buktikan detik kematian dengan kebaikan. Ada orang mula buruk, matinya baik. Ada orang mula baik, matinya buruk. Kalau buat tesis PhD tentang tokoh, biasanya proposal yang lebih diterima adalah tokoh-tokoh yang sudah mati. Kita nak tiru siapa? Tiru sahabat
Nabi belum mati lagi, Nabi sebut dia ahli syurga. Aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana imannya manusia-manusia itu. Kita dah beriman, disuruh beriman seperti manusia itu. Maksudnya iman kita kena tiru. Kena tiru orang yang beriman. Siapa dia? Tiru Tok Imam ke? Bukan. Tiru ustaz ke? Bukan. Tiru pengerusi majlis ke? Bukan. Tiru imam muda ke? Bukan. Tiru para sahabat Nabi. Mereka duduk rapat-rapat begini, dan tidak ada helaian daun yang jatuh ketika Nabi berbicara, melainkan daun itu jatuh di atas paha sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menunjukkan bahawa rapatnya mereka duduk. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita nak bangkit bersama sahabat Nabi, tiru-tirulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa yang meniru sesuatu kaum, dia akan bersama dengan kaum tersebut. Baik, warga-warga IPG kampus Tun Hussein On, kebanyakannya orang Johor ke? Oh, campur-campur. Kebanyakan orang mana? Orang Perak. Orang Melaka. Saya minta maaf lah, saya cakap penggunaan bahasa ni saya tak boleh nak adjust. Dia jadi ikut Penang. Ayah saya Penang, mamak ni digoyang kepala kan. Saya geng 786. Mak orang Kedah. Dia campur lah Kedah, Penang. Tok Wan mamak Barbari, tahu Barbari? Tahu mamak Barbari? Macam Shashi Kapoor. Apa tak tengok Bobby? Macam Shashi Kapoor jenis mamak putih ni. Hidung ayah saya tinggi ni. Mak saya dah. Jadi gabung dua orang ni, saya ikut mak, hidung tak berapa nak tinggi. Nak jadi cerita, kami dua orang pula dah. Mak ayah ni dapatlah kita ni yang kalau orang tanya tu mix lah. Fusion. Apa ni? Apalah ni. Dia cakap apa pun saya kata ya lah. Alhamdulillah. Tapi cakap tak boleh ubah. Minta maaf lah moderator pengerusi. Moderator pengerusi ni saya rasa orang Johor. Cara bajunya orang Johor. Orang Johor kan? Bukan. Orang Ganu. Ada pakai baju macam Johor. Masuk kandang harimau, mengaum. Ya. Nak sebutnya, kalau saya cakap tak faham, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Ada masalah tak? Ada, insyaAllah. Bahasa Kedah ni bahasa yang paling bagus di dunia dah. Dia cakap tu macam kasar sikit. Mahal. Tengok mahal, anak mahal. Buat anak sama-sama, tapi anak mahal. Orang Kedah. Tapi sebenarnya dia bukan kasar. Nampak macam kasar, tapi sebenarnya hati dia lembut seperti sutera. Macam orang Melaka kan? Orang Melaka cakap lembut kan? Orang Melaka cakap lembut. Saya minta maaf orang Melaka kalau terasa dengan saya cakap bahasa Kedah ni. Minta maaf orang Melaka lah. Orang Melaka lah orang paling lembut sekali dalam Malaysia cakap dia. Allahu Akbar. Dia cakap senada, celaka, perlahan je kan. Tapi pedas, macam asam pedas. Ini orang Melaka lah. Ini hebatnya orang Melaka. Saya tak tahu lah cikgu orang mana. Saya tengok gaya rasa macam orang Johor. Orang Johor ke? Orang Johor ni cikgu. Orang Johor ni dulu baik. Orang Jawa ni saya suka. Dia tak faham. Dia mak A, bapak A. Orang Jawa mak grade A, bapak grade A. Sebab itulah kadang-kadang orang Jawa tu makcik anak berapa? 8. Oh, mak grade A. Orang Jawa. Cuma sekarang ni orang Johor ni dia cakap pelik sikit belakang tu ada belakang. Macam cikgu cikgu cakap ada belakang. Cikgu tak mengaku dah. Orang Johor. Orang Johor mana orang Johor? Mana orang Johor dia? Agak tengok orang Johor. Oh ya Allah. Taubatlah orang Johor cakap bahasa kita mutaghayyir syu'uban li ta'aruf, qabail li ta'aruf. Berbeza kita untuk saling kenal mengenal. Saya cakap bahasa Kedah. Yang tadi ada orang Perak. Orang Perak bagus, panas berbenar. Dia tak ada dia semua berbenar. Best berbenar, seronok berbenar, Dewan ni sejuk berbenar.
Kan? Benar. Orang Perak ni berada jalan kebenaran. Tak macam orang Johor. Banyak. Tak macam. Cuma orang KL ni lah. Saya ni dah jadi KL lah sikit. KL lah. Orang KL ni teruk lah. Ada orang KL ni? Selangor? Ramai? Oh ramai juga Selangor sini. Angkat tangan Selangor. 2 orang pun. Masuk stadium kena pukul. Ini laki lah bro. Mana orang Selangor? 2 orang ya? Eloklah 2 orang. Orang Selangor ni teruk lah. Dia gila. Seronok gila. Best gila. Selangor KL ni berada pada jalan kegilaan. Jadilah seperti orang Penang, Kedah dan Perlis. Itu bahasa yang terbaik di dunia selepas Melaka. Dia orang yang paling cerdik mengingati mati. Orang yang paling cerdik ialah orang paling banyak ingat mati, kata Nabi SAW. Sebab itulah orang Kedah orang paling baik, sebab dia paling cerdik di dunia, paling banyak ingat mati. Seronok nak mampu. Best nak mampu. Orang utara adalah orang yang paling banyak mengingati kemampusannya. Jadi pada malam ni saya nak panaskan dewan. Sebenarnya saya sejuk lagi. Tapi tak apa, panas kita komplain, sejuk pun kita komplain. Jadi pada malam ni insya-Allah dengan tajuk apa dia tadi? Pendidikan berkualiti ummah terpuji. Saya duduk hujung-hujung kursi ni. Saya rasa duduk sini semua tenggelam macam dugong. Nak jadi sampai depan sikit lah kan. Sekarang saya akan turun bawah. Boleh? InsyaAllah. Kau start tu kata ya Allah. Bila saya aku duduk depan. Kakak jangan saya kak. InsyaAllah. Saya tak akan tanya akak. Melainkan orang sebelah akak. Okey insyaAllah. Pada malam ni tajuk pendidikan berkualiti. Tarbiyah. Takdir. Tadris. Saya tanya satu artikel apabila ditanya baru ni David Cameron Britain, Perdana Menteri Britain, dia ingin bertanding semula untuk menjadi Perdana Menteri. Kau tanya kepada Dr. Mahathir Mohamad, kalaulah anda diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri semula, apakah yang menjadi keutamaan Tun? Satu jawapan yang mana jawapan itu merupakan jawapan-jawapan orang-orang yang hebat di dunia. Saya akan memperbaiki, meningkatkan kualiti pendidikan. Jawapan ini kita nampak macam simple. Saya akan meningkatkan kualiti pendidikan. Kalaulah saya, orang tanya kalau saya jadi Perdana Menteri, kita fikir macam-macam kita nak fikir ni. Infrastrukturnya, macam mana nak membina satu ekonomi yang besar. Tetapi dia jawab ingin meningkatkan kualiti pendidikan. Tuan-tuan setuju tak setuju dengan Tun, tetapi ini jawapan orang yang nampak dalam satu aspek yang besar untuk membina negara perlunya pendidikan. Kejayaan Andalus dari sudut kehebatan khalifah bergerak baik dengan ulama. Kejayaan pada zaman salafus salih, bagaimana terlahirnya tokoh-tokoh yang membina tamadun, bermula daripada apabila hubungan yang baik umarak dan juga cendekiawan bergabung dua ni jadi hebat. Sebab itulah bila kita sebut Renaissance Barat, pada waktu itu mereka ni, gereja ni dia tak dapat menyatukan di antara dunia dan akhirat. Kau baca tak buku tentang apa Michael Heshard, apa 100 People Influence? Saya lupa tajuk exactly dia punya tu. 100 orang yang berpengaruh, yang memberi pengaruh, yang paling berpengaruh di dunia. Michael Heshard, yang dia sebut tentang salah satunya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia letak sebagai tempat yang pertama walaupun dia bukan muslim. Tokoh matematik Michael Heshard ni, dia tulis Nabi Muhammad orang yang pertama, Isaac Newton orang yang kedua, dan yang ketiga Jesus Christ. Dia sebut yang pertama. Dia sebut kenapa aku letak yang pertama orang ini, kedua orang ini, ketiga orang ini. Tentang kejayaan dalam satu-satu tamadun dilihat pada kejayaan duniawi, kebiasaannya.
dunia dia, dunia. Maka dia meletakkan Isaac Newton sebagai orang yang dilihat banyak melahirkan idea-idea yang hebat, menjadikan teknologi di dunia ini bagaimana. Ini dia sebut tentang Isaac Newton. Dan dia sebut tentang Jesus. Dia sebut tentang Jesus, bahawa Jesus ini begitu hebat dari segi ketuhanannya. Kehebatan ketuhanannya. We love Jesus. Okay? As a God, as a prophet, not as a God. Kalau silap sebut dah, lagi rakam kat situ, pakat masuk itu. Kita cinta Jesus, we love Moses. Ini kempen kita. Ini semua Nabi, Nabi-Nabi yang kita sayang, kita beriman dengan mereka. Tapi nak sebut, apabila diberitahu bahawa kenapa Nabi menyebut, bila Umar tanya, ya Rasulullah, boleh atau tidak aku ambil manfaat daripada kitab Taurat Nabi Musa dan kitab Injil Nabi Isa alaihi salam? Nabi kata boleh, Nabi tak kata tak boleh, sebab itu juga Nabi-Nabi kita. Cuma Nabi kata kalau boleh rujuk terus kepada Al-Quran, kerana dia merangkumi semua. Maka bila ditengok kepada Nabi Muhammad yang diterangkan oleh Michael Heshad, Nabi Muhammad bukan sekadar seperti Isaac Newton yang menceritakan tentang dunia, bukan seperti Jesus yang kelihatan. Mustahil Jesus tak cerita tentang dunia dan akhirat, tapi kelihatan seolah-olah banyak tentang dunia akhirat. Dia kata Muhammad merangkumi kedua-duanya. Dia boleh membawa kedua-duanya. Bagaimana dalam keadaan pihak gereja ketika itu agak stres dengan kehadiran golongan-golongan yang menentang, Protestan. Dia menentang pihak gereja-gereja, mengasingkan antara dunia dan juga akhirat mereka. Maka mereka melihat Andalus, kejayaan di Spain. Kalau siapa sempat pergi Cordoba, pergi Granada, sempat. Saya tak sempat pergi Spain, sempat pergi. Pergi tengok, nak pergi syuting tu. Waktu tu tengok Barcelona dengan Madrid. Hari tu ada perlawanan bola sepak El Clasico, Real Madrid melawan Barcelona. Pergi tengok di Santiago Bernabeu. Apa tahu kan? Apa tak tahu. Dia tengok TV lah. Kita pergi tengok live. Tapi memang cerita ni memang best lah. Tengok live Ronaldo ni. Aura Ronaldo ni bukan nak kata lah. Aura Ronaldo naik bas ni, kami tunggu kat luar ni. El Clasico ni satu perlawanan setiap tahun yang menjadi perhatian. Barcelona lawan Real Madrid. Sebelum kita nak masuk stadium, kat luar stadium tu ribu kan. Hugo Barca. Apa dia sebut ni? Rupanya dia macam maki Barcelona. Kita pun jerit sekali lah. Jangan saya pasal tiba-tiba Messi. Habis kena masuk dalam LRT, seronok tengok macam mana suasana. Sampailah Ronaldo datang naik van, naik bas. Ronaldo lagi sama Pepe, apa lagi, ramai juga orang. Tapi nak sebutnya, baru tengok. Saya tak minat Ronaldo. Saya minat Mayu. Tak minat sangat. Tapi nak sebut aura ni. Sebab tu lah ada orang hebat, dia ada aura dia. Aura kehebatan dia. Bila dia lalu jalan, orang duk sebut, bas datang. Kita tengok dia dalam bas. Saya tak minat dia, tapi seram bulu orang. Dia ada aura dengan penyokong. Dan kita dapat rasa, hebat dia ni. Dapat rasa. Duduk nak masuk stadium, tiket habis, cari ulat. Sementara dia cari ulat tiket kan, mahal tau tiket. Tiket tempat paling atas. Bila tengah nak sepak gol tu, kena bangun berdiri. Tak nampak tianggun. Tinggi. Duduk atas. Dapat dah RM100 Ada RM700 RM700. Habis dia. Tapi nak tengok gambar kan, nak syuting TV Hijrah macam mana. Nak datangnya tengok Zinedine Zidane. Apa kena dah? Ni teruknya tu. Ajar kena Zidane. Papinka kena Papinka. Cikgu ni teruk macam tu. Mojo kena Mojo. Kena Mojo kena. Pengurusi kena Mojo. Kena juga. Nampak janggut ustaz tak kena. Kena juga. Kena Mojo kena kan. Khalif Baskers kena tak? Ajar kena tak? Cikgu kena cikgu? Tak kena? Ya Allah, tunggu taubat cikgu. Cikgu kumputih kena kumputih?
Kuku putih kenal kuku putih? Kuku putih kenal kali Baskus tak kenal. Apa tengok iklan ke apa tengok jualan lagu? Tak apalah. Tak kenal teruk sangat lah. Cikgu Juna kenal cikgu? Juna tak kenal makro. Tak apalah, datang. Nak sebutnya punya seronok ni pergi ke sana. Kita tengok bagaimana satu tamadun di Spanyol. Yang saya tak sempat pergi ke Cordoba, tak sempat. Baru di Madrid, baru di Barcelona, lalu ke Zaragoza, lalu ke situ. Tengok tempat-tempat ini yang mana kesan-kesan peninggalan Andalus suatu ketika dahulu. Kalau kamu tengok dulu, orang nak kenal waktu tentera datang masuk menderang Andalus, dia nak tengok mana satu rumah orang Muslim, tengok rumah itu ada toilet ataupun tak ada toilet. Kalau ada toilet, itu rumah orang Islam. Sebab sistem kumbahan kita mendahului sejak zaman dahulu. Lama dah. Sekarang ni kita pergi Eropah, kita masuk toilet, kita tengok, ya Allah, boleh tidur dalam toilet. Betul tak? Tapi kalau kita datang ke Malaysia, betul tak? Kan tadi kita masuk, saya main singgah tadi dalam perjalanan tadi pergi, dah sempat lah pergi cek toilet LPG tadi. Alhamdulillah, nasib baik, okey. Kan kadang-kadang kita toilet, ya Allah, toilet masjid pun punya teruk padahal. Kan tadi masjid kita tak tahan nak kencing, masuk-masuk bilik toilet, buka-buka toilet, selak tak ada. Tahu selak kan, kunci tu tak ada. Ya Allah, ada tali teh tarik tu kan, tali teh tarik pula dah relai. Tahu dah relai, dah jadi macam bulu-bulu. Ya Allah, kita dengan sakit perut ni, dok main ni nak kena ikat pula dah. Tak ada dah. Selalu kadang-kadang dia letak batu bata untuk sendai kan, ataupun tak baldi tak ada, batu bata tak ada. Satu kaki tahan, satu kaki tahan pintu. Betul tak? Agak gelap pengalaman. Punya teruknya. Tapi zaman Andalus mendahului. Bila mana dilihat pada kerajaan zaman Andalus ketika itu, maka lahir tokoh. Kalau kamu pernah dengar, pernah baca Renaissance antara tokoh agama Kristian, Pico della Villa. Mencuba baca buku, saya rasa orang sejarah lebih tahu, cikgu-cikgu sejarah lagi tahu. Salah satu tokoh yang mana bangkit di Vatican City, kota kesucian bagi mereka, duduk di sana dan berkhutbah. Satu khutbah yang sangat menarik. Apabila dia membaca satu ayat suci Al-Quran yang tidak dimentionkan itu adalah Al-Quran. Sebab dia tokoh Kristian. Saya bukan nak cerita tentang perbandingan agama. Tokoh hebat, Pico della Villa, pemikir yang hebat. Apabila dia berbicara dalam satu pidato di hadapan orang-orang agama juga, dia sebut, sesungguhnya sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini ialah manusia. Bermaksud, dia hurai, bermaksud kita manusia lebih baik daripada matahari, lebih baik daripada gunung, lebih baik daripada harimau yang berlari pantas. Sudah semestinya kita boleh menerangi bumi ini seperti matahari kalau kita lebih baik daripada matahari. Sudah semestinya kita lebih baik daripada gunung kerana kita boleh membina sesuatu yang seperti gunung, kita lebih pandai. Sudah semestinya kita lebih pantas daripada harimau, mungkin kita boleh mencipta sesuatu yang lebih pantas daripada itu. Lalu dia berikan komen, dia sebut lebihnya kita daripada matahari, harimau dan juga gunung ialah kita mempunyai akal. No limit. Yang kita duk study selalu nak ambil exam, kita kata apa? Tak boleh masuk dah. Itu bohong. Dah baca buku, tak boleh masuk dah. Tepu kan tepu kan. Pandai-pandai lah. Kita baru guna berapa bilion ya, kan? Tepu. Berapa bahasa seorang manusia tu boleh kuasai? Paling kurang berapa bahasa? Sini cikgu ada cikgu bahasa tak? Angkat tangan cikgu bahasa. Ada bidang bahasa? Ada bidang bahasa tak? Angkat tangan. Bertakut angkat tangan, saya kena tanya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan, meletup angkat tangan. Angkat tangan. Dia takut sangat angkat tangan. Cikgu bahasa, berapa bahasa seorang boleh dapat? Boleh kuasai?
Bukan cikgu lah, manusia boleh berapa? Akak berapa? Akak lah, rasa muda lah. Agak-agak seorang dapat menguasai berapa bahasa. Setengah pendapat mengatakan kita boleh menguasai 40 bahasa. Kita boleh menguasai 40 bahasa. Tapi sekarang kita ni berapa bahasa kita boleh? Siapa dapat 3 bahasa, 4 bahasa tu, ya Allah, dialah special dalam satu tempat. Nak menunjukkan banyak lagi kosong. Biku Dilabila kata akal yang ada pada hari ini perlu diusahakan. Akhirnya dia telah membina satu sistem pendidikan mencampur adukan dunia dan akhirat. Lahirlah gelombang ini dipanggil Renaissance, satu revolusi, satu reformasi barat. Lahirlah tokoh-tokoh yang menggunakan akal sepenuhnya, iaitu seperti Thomas Alva Edison, kesan daripada Biku Dilabila. Semua gunakan otak, digunakan otak. Inilah hasilnya terbentuk tamadun. Sekarang ni yang nak membina sistem tentang akal kita tidak ada lain dan tidak bukan melainkan guru, yang mana disebut oleh Nabi, pekerjaan yang paling baik bagi seorang yang mengaji Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajarkan Quran untuk orang faham Quran. Nabi sendiri sebagai guru. Sebab itulah cikgu-cikgu, saya pernah jadi cikgu, tapi cikgu sekejap ya, cikgu ganti. Rumah saya ni KPM, tapi lepas-lepas tengah-tengah dalam Sarawak nak bersalin, tengah-tengah bersalin dapat pergi Sarawak, tengah mahu bersalin dalam Bantang, tak pergi. Bila tak pergi tengah salin, Allahu Akbar, dia nak minta balik boleh tahan juga, minta pendapatan semula. Sekarang dalam usaha, nak sebutnya dia cikgu. Saya pernah jadi cikgu sekolah menengah. Cikgu ganti tak sama dengan cikgu ni. Cikgu-cikgu ni pun tengok cikgu ganti, JSTT, guru santara tak terlatih. Amboi, Syekh IPG. Dia tengok macam tu, dia orang bukan tahu apa. Rumah saya selalu menawak saya, abang bukan tahu apa atau sebelum balik dia buat tu. Saya pun tak ingat dah. Report apa? Apa plan lah, apalah. Tak apalah, kira halal lah. Dia ada perli kita, abang kerti pergi mengajak balik ya. Kami semua ada, kemas dia. Kemas dia lagi daripada kita kan, sebab dia jadi cikgu di rumah. Dia tak jadi cikgu kat sini. Dia tak, dah saya seminggu tak jumpa dia. Sebab tu nampak pening sikit. Dah seminggu dah. Apa bukan faham, buat gelak dah kan. Yang faham yang depan-depan dia faham. Staff faham kan, seronok kat staff gelak. Nak sebutnya dia orang dalam sudut pendidikan ni, bila kita sebut tentang pendidikan ni, dia merupakan satu benda yang paling asas. Anak dilahirkan, Nabi Adam diciptakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Benda yang telah memuliakan Adam berbanding malaikat ialah Adam diajar satu persatu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, nama-nama yang baik, nama-nama semua alam benda ni, apa pokok, bunga, binatang, diajar oleh Allah kepada Adam, direct naik darjat Adam. Seorang yang mana Nabi sebut, mana Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah kalau nak seseorang itu jadi baik, maka Allah akan bagi dia faqih dalam bidang agama. Nabi doa kepada Ibnu Abbas, kanak-kanak waktu kecil Nabi sayang, dia anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi pegang Ibnu Abbas, Nabi usap kepala Ibnu Abbas, Nabi kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagi dia faham agama dan bagi dia alim dalam ilmu tafsir. Kamu nampak kanak-kanak adik pakai baju orange duk K-pop belakang tu? Kalau jangan marah dia budak-budak. Macamlah kita dulu tak pernah main kan. Saya jadi imam pun dulu main juga, curi kasut imam lagi kat atas. Alhamdulillah lah, curi kasut imam. Tok imam baca tahlil panjang sangat. Kita curi kasut imam, lain-lain kali jadi tok imam juga. Jumpa tok imam tua tu, tok imam jumpa kita, Ustaz Ashraf, ingat tak lagi ni Pak Imam ni? Ingat? Hang curi kasut aku dulu kan? Hati-hatilah, nanti yang jadi tok imam akan curi kasut hang balik. Dia ugut kita. Tapi moral of the story, kalau nak jadi tok imam, curilah kasut tok imam. Jumpa kanak-kanak usap kepala, Allah mafaqihu fid din.
Wa'allimut ta'wil, kata Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, nak dia besar jadi orang cerdik, nak dia besar jadi orang yang faham agama. Inilah proses tarbiyah Nabi 23 tahun sepanjang Nabi bergelar menjadi Nabi. Inilah proses yang disebut, tuan-tuan, cikgu ni satu orang yang mulia. Tugas yang seolah-olah di hadapan sana ada syurga. Saya buat bisnes, saya cakap terang lah. Saya bukan penceramah, saya dulu tak penceramah. Saya orang duduk dekat library, tak erti cakap dalam library. Duduk, bukan penceramah, bukan bidang pidato. Student-student, kawan-kawan kita duduk atas gazebo. Oh, cakap ke mana? Kemana kawan-kawan kita? Universiti Melaya kan kawan-kawan kita. Rakyat! Ui, tengok kawan kita ni. Tapi kita ni tak ada sangat. Kita orang akademik jenis duduk, mengaji duduk, tengok kitab, mengaji kuliah kitab, duduk. Tapi bila dah keluar, dah ada sedikit ilmu, dinasihat oleh guru-guru yang lain, ambillah bidang mengajar. Saya ada bisnes, buat bisnes sendiri. Bukan nak sebut tentang saya, tapi nak bagi tahu, dapat nasihat daripada para ulama. Jangan tinggal mengajar. Saya meniaga madu Yaman, bos saya jutawan madu, Ustaz Johari Abdul Wahab. Daripada seorang yang mana cukup rockers, bila dia rasa dia teringin, dia dengar ceramah Ustaz Syamsuri Haji Ahmad, dia rockers. Dia pertama kali dengar, dia rasa, aku nak kena mengaji agama. Dia pergi Pakistan, duduk Pakistan 6 tahun, pergi Yaman 2 tahun, balik mai sini dalam keadaan kerja tak ada, tapi duk mengajar. Kalau Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Dia pegang. Allah kata Allah akan angkat darjat orang yang mempunyai ilmu. Dia kata tak apa, mungkin ada rezeki kot lain. Dia sampai Kuala Lumpur, dia balik ke tempat pengajian dia, jumpa dengan orang Arab, kawan lama dia, jiran-jiran rumah sewa dia. Kamu duduk asrama? Ada rumah sewa tak? Tak. Semua pendapatan dalam asrama. Dia balik kat Yaman, dia jumpa jiran-jiran dia. Jiran dia kata, kenapa kamu tak meniaga madu Yaman? Dia import madu. Tahun lepas saja 12 tan madu Yaman. Madu Yaman, emas daripada Yaman. Nak sebutnya, walaupun dia jutawan sekarang, tapi dia duduk kat kita, dia tak pernah henti sampai sekarang mengajar di masjid. Kerana ilmu itu barakah dengan mengajar. Tuan-tuan, duit orang boleh cari, tetapi sayang orang kepada guru susah nak cari. Betul tak? Sayang orang kepada guru susah nak cari. Berapa ramai orang kaya tapi orang tak suka cikgu. Sampai nak pencet dah, tua dah. Cikgu. Orang sayang ke cikgu? Ahmad bin Hanbal. Saya sebut cerita lah Ahmad bin Hanbal. Kenapa ada Ahmad bin Hanbal? Saya nak turun pasal sebab tak ada tangga, macam sliding tu terjun kan. Dia pusing jauh sikit, tak apalah. Yang belakang nampak tak? Kenapa Ahmad bin Hanbal? Mujur tak kenal. Ahmad bin Hanbal tak kenal. Kenapa Ahmad bin Hanbal? Pengasas mazhab Hanbali. Dia orang alim. Saya nak sebut ni kelebihan guru. Dia bila dia mengajar hadis, trend mengajar hadis, anak murid kadang baca, syekh syarah. Okay, kalau kita pergi Masjid Nabawi, kalau siapa sempat pergi umrah, kamu pergi tengok kelas-kelas pengajian syekh-syekh. Kadang-kadang Syangqiti, kadang-kadang syekh ada di situ, dia duduk depan ni. Pengajian hadis Bukhari, nampak anak murid ramai, budak-budak muda, ada student pelajar Universiti Islam Madinah, ada student-student orang luar datang duduk talaqi, syekh duduk atas kursi. Ada sebagian syekh tu buta. Jadi bila dia di depan, dia kata sambung balik hadis yang semalam saya baca. Jadi ini akan baca lah. An Abi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca. Habis dia baca, syekh akan syarah. Ini tradisi. Dan anak murid akan bawa pensel dan kertas. Ini tradisi. Macam kita lah kan, tak bawa apa. Tak, sebab itu bukan tradisi.
Dan sebutnya dia bawa kalam, bawa kertas, spare. Bila dia duduk, dia mengajar, kata ulama salaf, Ahmad bin Hanbal mengajar hadis, 5,000 orang datang. 5,000 orang datang. Semua macam malam ni lebih kurang ada kat 4,000. Termasuk yang tak main lah kat luar sana. Ada 5,000 orang datang ni, Ahmad bin Hanbal. Ui, ramai bro, ramai, penuh. Sopa tersakzai itu penuh, ramai. Duduk rapat-rapat ni, duduk mengaji, duduk salin. Kata Syekh, kata ulama salaf, aku perhatikan kuliah Ahmad bin Hanbal, 5,000 orang yang datang, hanya 500 saja anak murid yang tetap, yang pegang pen dan kertas. Yang bakinya lebih kurang 4,500 lagi kita kata, bakinya mereka datang hanya untuk melihat wajah, akhlak, peribadi Ahmad bin Hanbal. Inilah disebut dalam Quran, sanaj'ala lahumur rahmanu wudda. Allah tanam sayang, cinta bagi hati setiap manusia kepada orang yang berada di hadapan. Apa lagi kita nak selain daripada sayangnya orang pada kita? Betul tak? Allah sanaj'ala lahumur rahman wudda dalam surah Maryam. Allah telah menjadikan hati-hati manusia ini jatuh cinta dengan si fulan. Ahmad bin Hanbal, orang datang kerana jatuh cinta dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal namanya famous, glamour dia, nama dia terkenal, Ahmad bin Hanbal. Cuma orang tak cam muka Ahmad bin Hanbal. Sebab zaman dulu faham lah, Ahmad bin Hanbal bukan ada Instagram. Dia tak ada benda tu. Nama kenal, wajah tak kenal. Zaman dulu para alim ulama ini, Imam Syafi'i umur 15 tahun, umur 15 tahun sudah diminta oleh gurunya memberikan fatwa. Sebab itulah berkat bila mengajar. Bila kamu ada ilmu, ramai kawan-kawan saya, dia ambil bidang tahfiz, dia tak sambung bidang tahfiz, dia lupa Quran. Ramai orang ambil bidang pengajian, contoh bahasa Arab, dia balik daripada Mesir, dia balik-balik, dia tukar bidang, dia lupa bahasa Arab. Ramai orang yang mana dia ambil bidang sesuatu, dia balik, dia tak mengajar, dia akan lupa. Maka para ulama dulu umur 15, Imam Syafi'i 15, dia diminta beri fatwa. Dan waktu umur 10 tahun, pernah sekali 10 tahun tu dia bukan minta bagi fatwa, dia minta mengajar. Dia kecil, dia tak balik lagi, bulan puasa. Dia kata, sesungguhnya puasa itu wajib bagi orang Muslim. Setiap mukallaf, dia minum air. Padahal waktu tu bukan bulan puasa, dia minum air. Orang tengok, mau minum air, musuh orang puasa. Dia kata mukallaf itu ialah orang yang akil balik, dan aku belum balik. Maksudnya zaman dulu dia muda-muda boleh mengajar. Tak heranlah Imam Nawawi umur 9 tahun hafal Quran. Tapi Imam Nawawi dia mula konsentrik bidang agama umur 19 tahun. Kamu kena ingat dia adalah orang medik pada asalnya. Tapi start umur 19 tahun, dia meninggal dunia muda umur 40 tahun Imam Nawawi. Dia tak sempat nak menikah. Kita belajar sekejap tak ingin nak menikah kan? Dia tak sempat nak fikir menikah. Ulama ul-uzzah Imam Nawawi. Bayangkan umur 40 tahun dia meninggal dunia. Kita tengok kitab dia, Masya Allah. Kitab ni ya Allah, tak ada zaman tu zaman bukan copy paste Zaman tulis sendiri, bukan zaman copy and paste. Kitab punya tebal. Dia syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim dia tidak ada bab, dia tidak ada penyusunan secara teratur. Kitab Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari ikut bab-bab. Imam Sahih Muslim ni dia tak ada susun teratur. Yang susun adalah Imam Nawawi. Disyarahkan sekali, alim Imam Nawawi. Dia meninggal umur 40 tahun. Bayangkan kalau dia hidup sampai umur 80 tahun, lagi banyak kitab dia karang. Tapi nak sebut, mereka ini muda-muda dah mengajar. Bila apa? Bila mengajar ini menambahkan ilmu bagi mereka. Ada keberkatan. Maka kalau kita ikut Imam Syafi'i, umurnya 15 tahun dah fatwa. Ahmad bin Hanbal, dia alim, dia terkenal, pelajar yang terkenal. Orang alim, hafaz hadis, kenal, orang kenal dia. Tapi orang tak cam muka dia. Bila ngaji hadis zaman dulu, dia orang tak duduk satu tempat. Sofa IPG batu pahat lah. Ada orang Melaka yang baik tutur katanya, kan? Ada orang Perak bebenarnya, ada orang Selangor 2 orangnya, kan? Dia ada orang mana lagi, orang Terengganu-nya, Mekang-Mekang-nya, kan? Dia ada Melaka, ada orang Kedah yang ya Allah ingat mati selalu,
Dia ada semua. Betul tak? Kita mengaji keluar. Imam Yahya bin Ma'in kata, zaman dulu kalau orang itu mengaji hadis, dia tak keluar daripada kampung negeri dia, jangan ambil hadis daripadanya, sebab berkemungkinan ilmunya tak berkat. Zaman dulu. Beza zaman sekarang, tak nak sebut zaman dulu kan. Zaman dulu mengaji hadis kena keluar. Ahmad bin Hanbal, dia keluar daripada kampung, belajar hadis. Dia pergi jalan, dapat jumpa guru ni, mengaji dengan syekh. Jadi bila malam dah habis kelas, dia nak tidur, biasanya dia tidur di masjid. Sebab dia tak ada hotel zaman tu, bukan ada homestay, bukan boleh tumpang rumah orang. Jadi dia akan tidur di masjid, tumpang. Dan waktu itu biasanya orang bagi tidur, tak ada masalah. Kamu kena ingat, zaman Nabi, masjid Nabi ni simple. Tiangnya adalah batang pohon kurma, atapnya pelepah tamar. Simple masjid Nabi, simple. Pernah hampir berbulan-bulan api minyak tanah tak dapat dihidupkan. Dan pernah berlaku pada satu masa sahabat Nabi sendiri tak ada kemampuan untuk menghidupkan api minyak tanah. Simple, tetapi itu masjid yang paling subur di atas muka bumi ini, dengan gerakan dakwah, pendidikan mereka. Nak sebutnya, dulu kalau masjid simple, Nabi tetap sediakan satu ruang khas untuk ahli suffah. Yang ni mungkin kita kena sebagai cikgu, mungkin kamu nak keluar, nak balik kampung, mungkin boleh ubah pemikiran orang-orang masjid untuk sediakan satu ruang khas ahli suffah, masjid ikut sunnah. Apa itu ahli suffah? Orang terputus jalan, orang miskin yang betul-betul bukan saja nak jadi hopeless gelandangan, bukan. Dia memang tak ada tempat. Satu ruang khas Nabi sediakan. Masjid simple, tapi Nabi tetap sediakan ruang itu. Jadi biasa zaman dulu, dia ada satu ruang untuk tidur. Orang musafir, penuntut ilmu, Ahmad bin Hanbal pun tidur lah. Dia tidur masjid tu. Biasanya tidur okey, tapi hari tu Tok Siak jarang. Tok Siak tak Tok Siak? Orang perempuan tahu tak Tok Siak tu apa? Tak ada Tok Siak? Tak tahu Tok Siak? Noja tak noja? Orang lelaki dia tahulah Tok Siak. Tok Siak ni macam orang yang jenis jaga masjid. Dia main awal, buka lampu masjid, dia balik lambat, tutup lampu masjid. Kalau jumpa teh cicak, orang komplain, muka dia lah. Ya, dia mana nak tahu cicak tu nak berak kat situ kan? Hari-hari sapu tapi cuba berak kan? Tok Siak lah sebentar dia. Orang nak sebut Tok Siak ni apa? Kerja dia cuci kapet masjid. Contoh orang selalu sebut macam tu. Tok Siak jaga masjid. Tok Siak pada malam itu garang. Dia kata, wahai si fulan, keluar engkau daripada masjid aku. Ahmad bin Hanbal ni, orang kenal nama dia tapi tak tahu muka dia. Tok Siak ni dia tak kenal, itu Ahmad bin Hanbal. Hang keluar, tak boleh tidur masjid ni. Dia pun bersepoi. Lalu malam okey lah, malam ni bersepoi. Ini main dia bersepoi. Aku pun dia tak komplain macam kita lah kan. Ahmad bin Hanbal dia tak belagak tawaduk. Dia bukan jenis, dia tak ada lah tak kenal ke aku siapa. Ni Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak ada. Dia tak ada. Ni imam muda lah. Tak ada. Ni semua ni imam tua lah. Akulah imam. Tak masalah dia tak ada. Yang aku ustaz, dia tak ada. Dia jenis tak apa. Tiba-tiba seorang pembuat roti main. Pembuat roti ni main, An-Nabih datang. Ni dalam Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Bahaqi, Imam Al-Jawzi. Bila mana dia datang, pembuat roti datang, nampak dia. Pembuat roti pun tak kenal itu Ahmad bin Hanbal. Pembuat roti dia kata, Allah kesianlah Mamat ni, nak tidur kat masjid pun tak boleh. Amai tidur kat kilang aku lah. Aku duduk buat roti, besok pagi aku nak jual roti. Amai tidur sambil aku duduk uli tepung. Ahmad bin Hanbal pun ikutlah Mamat ni pergi jalan-jalan sampai satu tempat, duduk kat kilang. Kawan ni pun duduk uli tepung. Tengah duduk uli tepung tu, tengah duduk uli tepung tu, nampak mulut Mamat ni. Ahmad bin Hanbal nak tidur. Dia tengah nak tidur, dia mata dia samak-samak kan. Semua kita tengok ceramah, nampak Ustaz Ashraf samak-samak. Nampak ni dulu kena angin hujan pula dalam dewan yang sunyi ni pula kan. Tadi baru kena asam pedas.
Aduh sedap ya kan, pening kepala kena. Nampak sama-sama apa ustaz cakap apa aku tak tahu. Ahmad bin Hanbal nampak kawannya duk uli tepung ni, mulut kumat kami. Bahasa Johor apa kumat kami? Kumat kami ke? Dia semua macam duk baca mantra. Macam duk baca. Ahmad bin Hanbal pelik. Ini baca apa? Ahmad bin Hanbal tanya, wahai si pembuat roti, aku tengok daripada awal kau uli tepung sampai hujung habis uli tepung, mulut kau duk baca sesuatu. Hang duk baca apa? Kan? Cuba kita duduk dengan boyfriend kita kan. Kita duduk boyfriend kita makan dekat Parik Raja, Saudan. Mak jauh apa? Mak bawa lah. Kan contoh. Kan kita makan kan. Kita duduk, apa tak nak makan girlfriend? Makan girlfriend, kan? Apa tak ada girlfriend ke? Contohnya, tak mana? Tak contoh makan kan? Kita tengok, bayang tak duduk dengan kawan lelaki, tiba-tiba kawan lelaki ni dia baca sesuatu. Nak minum tak ayak tu? Tak nak. Kalau boyfriend kita nak baca sesuatu, ayat abang macam minyak pengasih, ayat pengasih kan? Oh, betul kan? Seronok kau lah imam tu. Baik. Dia tengok macam, si pembuat roti, aku tengok hang daripada awal sampai sudah duk makan. Duk makan pula. Duk kumat kami mulut duk baca. Sampai duk uli tepung. Saya bagi faham noh. Ahmad bin Hanbal bukan orang Kedah. Hang duk baca apa? Dia pun jawab, wahai si fulan, aku pun tak kenal hang tapi aku cerita bila aku semenjak buat roti daripada dulu sampai sekarang, aku tak pernah berhenti istiqamah. Aku akan istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullah. Istighfar ni, kata Nabi SAW, satu perkataan yang orang akan menyesal apabila di hari akhirat. Kenapa aku tidak menyebutnya? Astaghfirullah. Aku tak pernah miss. Setiap kali aku buat roti, aku akan sebut astaghfirullah. Maka Ahmad bin Hanbal kata, ya Allah, hebatnya hang. Untung aku pada malam ni aku tak tidur kat masjid sebab aku jumpa hang. Ahmad bin Hanbal dia orang alim, dia tahu kalau kawan ni istiqamah, mesti dia ada karamah. Karamah ini bermaksud khawariqul adah, benda yang mencari adat, benda yang pelik. Kok Allah bagi special kat dia kot? Dia tanya, wahai si fulan, pernah tak Allah bagi sesuatu special dekat kau yang kau rasa benda tu special, yang tak bagi ke orang lain? Ahmad bin Hanbal ni alim, dia rasa dia ni mesti dapat ni. Maka kawan ni pun tengok dulu dia, aku rasa ada satu benda lah yang Allah bagi kepada aku, yang aku tak pasti ini karamah ataupun istidraj. Istidraj ni Allah bagi sesuatu yang pelik, yang hebat untuk menjatuhkan dia. Karamah Allah bagi sesuatu yang hebat, yang pelik untuk memuliakan dia. Kita kalau buat maksiat, pagi hari tak sembahyang subuh, tiba-tiba bangun kelas, pergi ke kelas, kita dapat jawab soalan dengan hebat, takut istidraj. Kita pagi hari kita tak sembahyang subuh, bangun tengah-tengah hari dapat bonus, takut istidraj. Takut kita buat benda yang tak baik, tak taat Allah, tiba-tiba Allah bagi kemuliaan, orang puji kita, bagi macam-macam. Kita bukan bagus tapi orang puji. Kita ada masalah dengan Allah tapi orang puji, takut istidraj. Dia tak tahu itu karamah ke istidraj. Dia kata ada satu benda yang mana apabila hati aku terdetik kepada keinginan sesuatu. Ni sebuah rutin. Hati aku teringin untuk sesuatu, belum sempat aku tadah tangan minta kepada Allah, belum sempat aku tadah tangan minta kepada Allah, nescaya Allah akan kabulkan permintaan aku walaupun terdetik dalam hati. Walaupun terdetik dalam hati aku, Allah akan bagi kepada aku. Ahmad bin Hanbal menangis. Dia kata, ya Allah, lagi beruntung aku malam ni. Tok siap garang pun tak puas. Sebab tok siaplah aku dapat bertemu dengan engkau, orang yang soleh, yang Allah bagi kemuliaan. Engkau belum minta lagi, baru terdetik Allah dah bagi kepada engkau, mulianya engkau. Tapi dia kata, dah, aku
aku tak belia lagi. Sebab apa? Ada satu permintaan yang aku minta banyak kali, tapi Allah tak pernah makbulkan. Aku teringin berulang kali, tapi Allah tak pernah makbulkan. Apa dia, wahai si pembuat roti? Dia jawab, aku teringin sekali. Kalau boleh, aku minta banyak kali pada Allah. Ya Allah, aku teringin untuk mataku melihat, menatap wajah Ahmad bin Hanbal. Nangis Ahmad bin Hanbal. Rupa-rupanya Allah jadikan malam itu tok siap garam. Sebab untuk memakbulkan doa engkau, wahai si pembuat roti, akulah Ahmad bin Hanbal. Para ulama bila dia cerita benda ni, dia kupas. Ain Al-Qarni dia kupas benda ni. Dia kata, inilah kelebihan guru. Orang doa rindukan dia. Orang doa nak tatap wajah dia. Orang doa, orang rasa seronok dengan dia. Kamu bila jadi guru, kamu mengajar. Contoh, kamu pergi satu tempat, saya ceramah, contoh kita masuklah pedalaman mana, masuk sekampung, salam-salam, anak murid datang jumpa kita. Datang, terima kasih Ustaz di atas ilmu Ustaz. Tuan-tuan, hilang penat. Hilang penat. Mungkin yang pernah buat praktikal dia tahu. Anak murid datang, kita pernah mengajar. Ni Syekh Abdul Rahman Al-Arifi ataupun Al-Uraifi. Dia pernah duduk satu tempat, dipanggil ceramah 400 km. Dia pergi ceramah sampai satu tempat. Sampai tempat tu, kampung tu, tiba-tiba datang. Dah datang ni banyak orang-orang mana pun dia tak tahu. Yang penganjur peluk dia, peluk-peluk, dia berokok. Dia kata, aku main ni, tempat ni dah lah jauh. Tiba-tiba ni bila ada ceramah, waktu tu ada yang bising, ada yang keluar, ada yang lari. Dia rasa ada stresnya. Stres. Dan dia balik dalam keadaan dia rasa macam penat, aku datang 400 km, tapi begini layanan mereka kepada aku. Bila dia balik ke sana, tiba-tiba tahun depan ihtifal yang sama, majlis yang sama. Contoh mungkin tahun lepas tu dia buat majlis tahunan tahun depan, dia panggil lagi Abdul Rahman Al-Arifi, hantar surat lagi, jemput mai. Ustaz Abdul Rahman Al-Arifi kata, aku tengok surat ni, aku kata, nak pi tak pi tahu, nak pi tak pi tahu. Tahun lepas apa buat kat aku lah beritahu ni, aku tak tahu lah macam mana. Nak pi tak pi, nak pi tak pi. Dia terima jemputan, dia pergi. Dia penceramah terkenal lah, Abdul Rahman Al-Arifi ni. Dia terkenal, dia Saudi terkenal, dia Arab terkenal. Pi. Dia pi sampai dia tengok pihak penganjur pun sama juga macam tu. Lagilah tersentuh. Tapi bila mana sebelum dia balik, datang dua orang lelaki. Datang, Syekh pernah menyebut kelebihan orang yang tidak putus wuduknya. Dan Syekh pernah sebut witir sebelum tidur. Semenjak daripada ceramah pula dah. Semenjak daripada ceramah Syekh tahun lepas hingga hari ini, saya istiqamah, tak henti, tak tinggal witir sebelum tidur. Dan saya tak pernah setakat ini dengan sengaja bila batal wuduk membiarkan tempoh yang panjang untuk dalam keadaan tidak berwuduk. Syekh menangis. Dalam ramai-ramai anak murid dia, dua orang ini yang istiqamah. Belum tentu dia pergi tempat yang ribuan orang ada orang amalkan. Dua orang ni membuatkan kelukaan 2 tahun dia hilang. Pernah jadi cikgu kan? Pernah mengajar kan? Saya rumah fikir di Bangi, buka pusat pengajian, kita buat free. Pusat pengajian, setiap malam dia ada Quran. Selasa malam Rabu setiap ada Quran. Dia datang ada umur 30-an. Ada umur 40-an. Ada yang dia keluar satu. Umur 40, umur 30. Berwarna unta. Ada. Datang. Datang. Ada yang datang dalam keadaan tak tahu salat. Ada yang dalam, Ustaz, saya ingin tanya. Datin. Saya ingin tanya, apa betul ke? Saya malu tapi saya tanyalah, dapatkan kepastian. Ustaz, betul ke kita kena mandi hadas, mandi junub selepas daripada kita bersama dengan suami? Saya kata, kenapa? Datin ada berapa orang anak? Saya ada 3 orang anak. Kenapa Datin tanya? Taklah yang saya tahu, kita kena mandi junub selepas daripada bersih
bersih daripada haid saja. Lepas kita bersama dengan suami, kita kena juga ke? Nanti berapa orang anak? 3 orang anak. Macam mana semayang dia, puasa dia? Puasa tak jadi syarat, macam semayang dia. Nampak tak? Rupanya ramai lagi. Tapi bila dia datang, orang yang dahulunya tidak mengenakan pakaian tudung dengan asbab, bukan kita ya, dengan asbab yang kita lakukan, dia pakai tudung. Apa perasaan kita? Saya jumpa seorang lelaki yang tak pernah tinggal. Dia akan datang istiqamah Zuhur dan Asar, Zuhur dan Asar, azan di surau Istro. Istro dulu pejabat, surau pun tak ada. Zaman dulu saya cakap dia terang lah, cameraman pun dulu dah terang, susah nak sembahyang. Semenjak ada program-program agama, mereka seronok, mereka buat, alhamdulillah, tepi kamera je orang solat. Kadang-kadang tengah nak live, bukan nak live, tengah nak apa? Rakaman, tiba-tiba pengarah director kata stop, kenapa stop? Ni cameraman berhenti sembahyang. Cameraman tak kira director, dia naik atas sembahyang. Dia orang dah masuk umur 50, 40-an, 50-an, dah mula dekat dengan ramai. Dan saya sebut tadi, yang istiqamah solat Zuhur dan solat Asar akan qomat, akan azan, ialah makeup artis yang kalau tengok kad dia gambar lama, rambut panjang, berlipstick dan sebagainya. Dulu ni kita majlis pertama, kita buat majlis hari raya, dia datang pakai tudung. Ustaz, saya wanita salihah. Berhijab. Berhijab. Sebab hari raya sambutan raya tu buka puasa, macam buka puasa. Siapa sangka kita tak pernah tegur dia. Kita tak pernah tegur dia. Saya tak pernah tegur, you kena tinggal benda ni. Ustaz. Ustaz lah. Tak pernah marah pun kita pun. Ya, ni seronoknya saya make up Ustaz. Dia jenis gitu, kita apa? Kamu jangan heran dah, mufti ke siapa pun semua kena make up. Mufti ke, ulama mana ke, habib ke apa, nak masuk TV semua kena make up. Sebab dia ada lighting dia. Dia pun tengok mungkin dengan sebab orang-orang lain dia berubah. Saya pernah jumpa manager artis. Kalau kamu kenal, saya tak payah sebutlah nama. Manager artis ni first time saya kenal. Manager artis ni artis ni dia artis yang hebat lah, terkenal. Orang yang anti hijrah lah, senang sebut anti hijrah. Dia mula nak dekat dengan agama. Lepas tu manager dia ni, ya Allah, jumpa kita ni first time saya jumpa lepas pulang Imam Muda. Manager dia perempuan, pakai kasut sport, pakai slot jeans, pakai jersey. Nak jumpa dengan artis dia ni, duduk sekali meja makan. Dia perempuan lah kan, dia jaga tu. Sembang dengan saya, gua lu tomboy. Tadi baru lepas mesej panjang dengan dia, tomboy. Tapi sekarang ni antara orang istiqamah, menghadiri kuliah, usrah dan sebagainya. Saya tengok first time selisih di masjid wilayah. Sebelum itu dengan keadaan tomboy, bila first time jumpa dia dalam keadaan pakai tudung, ini kita tak boleh bohong, saya mengaku lah. Saya dengan kawan saya, bukan ustaz juga, tukang bawa kereta ni, cikgu ngajak kat Sarawak lah, dah hantar di Sarawak. Betul lah. Ni, dua-dua orang bawa kereta kat saya, dua-dua orang jadi cikgu lah. Hebat dia cikgu ni. Seorang jadi cikgu Malaysia, seorang pergi jadi Sarawak. Kami dua orang selisih dengan manager artis ni. Kami dua orang menangis, lak mata. Tak ke? Tengok-tengok dia lain mata juga, dua-dua orang lain mata. Menangis ke? Bukan, dia main satu perasaan. Aku tak rasa rugi setiap apa yang aku sampaikan. Walaupun dalam keadaan menyampaikan salam dan teguran yang baik. Bukan teguran yang baik, bukan saya kata kenapa sampai bila nak jadi tomboy ni. Tak. Assalamualaikum, apa khabar? Dia duk golu kita. Tak apalah, ustaz macam mana? Okey, jumpa tak sombong. Kita tak ada sombong, tak ada, kita ustaz. Kan? Itu semua ahli neraka. Ada. Cuba nampak. Kan, kita pergi kafe, orang takut tau kadang-kadang. Dulu orang takut. Kan, kafe Astro dulu. Imam Muda lalu semua orang takut tau. Makan sombong macam, ya Allah, Maggi tu tak nampak. Nasi makan sebiji-sebiji.
punya segan. Tapi dah lama-lama kita lalu Assalamualaikum, masuk kafe, dia buat start. Okey lah. Jumpa kat shopping komplek P Plaza orang sana, tingkat pun Ustaz berdatang. Weh, hang ilah dia berdatang. Okey lah, dia boleh macam tu kan. Bila mai pakai naik atas flight pramugari datang sebelah kan, pramugari macam-macam lah, Mas ada, Asia ada kan, Malindo lagi lah aku layan kan. Dia main, Ustaz ni Ustaz Imam dia ke? Sekejap dia duduk, Ustaz duduk hujung sana, kita duduk hujung tingkap, dia main duduk selang antara kita, duduk. Kalau perjalanan jauh, Sabah Sarawak ke jauh kan, dia duduk boleh sembang, ada masa dia sembang duduk sebelah. Saya nak tanya apa hukum saya, ada macam-macam. Okey lah, betul tak? Orang pakai mini skirt dulu takut bila main dekat. Bukan nak kata kita pandai, kita tak pandai, tapi kita rasa tak rugi. Aku bagi salam yang pakai mini skirt, yang saya jumpa di Cangkat, kamu tahu Cangkat Anak Muda? Tak ada Bukit Bintang, kelak-kelak malam. Saya jumpa hari tu pencetus rumah dia pakai tudung, dia duduk kat belakang. Ustaz, saya jaga Ustaz. Cantiknya ini pakai tudung. Oh ya ke? Seronok. Balik malam tu, lepas tu kita pergi jalan, jumpa kat Bukit Bintang, kita dalam kereta, nampak minum kat Cangkat. Minum, bukan minum air mineral tahfiz madrasah takut ni. Yang ni ada dekat tu. Kelab malam minum, open kan, dia jalan. Sekarang pakai tudung, apa kita nak buat? Aku rasa tak menyesal aku menjadi takdib, menjadi muaddib, mudarris, muallim, kerana depan kita ada syurga. Cuma jangan salah sikit. Kalau kita salah, kita tak masuk cahaya itu. Inilah dia sebagai guru. Abdullah bin Mubarak ni, sana ja'ala lahum ar-Rahman wadda. Abdullah, okey, berapa orang ni? Abdullah bin Mubarak, dia guru yang disayang. Dia pernah bersin, alhamdulillah, satu masjid bangun, doa untuk Abdullah bin Mubarak, yarhamkallah. Sebab bila orang sayang, dia orang terangi nak doa, betul tak? Saya satu je, saya bukan nak cerita politik lah, tapi satu, saya teringat, kamu ingat tak Tuan Guru ni Abdul Aziz? Politik cerita lain, orang setuju tak setuju, dia orang meninggal, dia macam ni lah, la tasubul amwat, orang meninggal tutup dah mengumpat bagi dia. Siapa pun, orang politik parti A ke parti B ke, tak kisah dah. Tapi saya nak sebut, waktu tu saya ada kat Singapura, ada di Masjid Sultan pada hari pemergian Tuan Guru ni Abdul Aziz. Siapa yang mengaji agama, dia tahu benda ni. Siapa mengaji agama, saya pernah mengaji Kelantan, duduk di Pasir Mas, saya pernah tengok macam mana kita dekat dengan kita seronok, kita seronok mengaji ni. Jadi kita tahu, tak setuju tak setuju nombor dua. Tapi bila duduk di Singapura, nak dapat wifi kena bayar mahal dekat hotel tu, saya ambil juga sebab nak tengok live macam mana pengundian. Dan tak boleh nak bohong, dalam hati kita rasa, ya Allah sayang pada dia, tak boleh bohong. Sampai di Masjid Sultan, semayang jenazah di Masjid Sultan Singapura, bandar Singapura. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengar tak ada pengumuman ke, tak ada solat jenazah raib ke, saya rasa macam Allah, saya nak pergi cakap dia kata imam tu kawan. Tapi kita duduk belakang kan. Habis semayang, orang Singapura kan keluar cepat, sebab dia orang bertugas. Sebahagiannya kawan-kawan nak masuk kerja, ramai keluar. Habis wirid, tiba-tiba baru imam enough. InsyaAllah kita selepas solat sunat, kita akan mendirikan solat jenazah raib untuk Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Depan mata saya sendiri, saya tengok ratusan orang yang dah keluar pakai kasut, patah balik, buka kasut, buka tali, masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Kita duduk dalam ratusan orang, dalam keadaan kita rasa, apa yang dia telah lakukan kepada orang di sana, orang di Singapura, tapi membuatkan orang boleh dalam keadaan mata merah, bertakung air mata. Apa yang dia telah buat? Saya orang Malaysia, sebenarnya saya dapat tengok keadaan, saya rasa, ya Allah, aku mati nanti macam mana? Sanaj'ala lahumur rahmanu wadda. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Bila mana seseorang itu dalam keadaan pemergiannya, orang tangisi, ketiadaannya dirindui. Inilah guru. Saya tak boleh panjang, janganlah balik cepat. Tapi kalau kabut cakap sekarang nak cerita cikgu. Jadi kita jadi cikgu, kita nak bagi motivasi macam. Tapi cikgu lagi pandai, kamu lagi pandai tentang perguruan, tentang nikmat. Tetapi berilah sesuatu yang mana apabila kita lihat kita tidak mahu berlaku dalam negara,
kita ingin merubahnya, kita jangan fikirkan tentang persoalan lain, fikirlah tentang apa yang aku boleh ubah. Apa yang aku boleh ubah. Tidur malam, kata Hasan al-Banna, aku tercari-cari anak muda yang mana dia tidak boleh tidur lelap, tidak boleh tidur lena, kerana setiap malam dia memikirkan apa yang boleh dia selesaikan masalah ummah. Ini yang perlu ada lagi kita. Gaji itu lain, gaji itu lain. Semua orang nak gaji, suara bohong. Gaji. Saya jumpa cikgu, ni minggu depan nak pergi Sabah. Saya selalu pergi Sabah. Baru ni isu pasal Sabah, Sarawak Kuching. Ini isu, memanglah isu. Tapi tak apalah, itu isu mengislamkan dan sebagainya. Satu isu yang sangat baik. Saya jumpa dengan seorang guru, perjalanan nak pergi ke situ, naik kereta 6 jam di Kinabatangan. Okey. Tapi baru-baru ni saya tak pergi naik kereta, naik bot. Perjalanan 6 jam juga naik bot. Sungai yang mana masuk metro hari ni ada orang mati kena makan buaya. Memang naik bot tu nampak buaya. Kan? Semua cikgu-cikgu ni kan. Tapi sampai di sana, seorang cikgu, dia ni dihalau. Dia baca khutbah kan. Dia orang tak buat korban tau. Sahabat-sahabat kebanyakan orang Islam dia tak tahu tentang korban. Dia tak tahu ada buat korban, dia tak tahu. Jadi kita bawa lembu 6 jam perjalanan. Nak buat ibadah korban, nak bagi makan. Ni orang kampung orang Islam, bukan kampung orang Islam, kampung orang Islam. 30 tahun pakcik, satu penuh. Satu. Pakcik dulu kampung ini ramai orang Islam lah. Oh, dulu kampung ini ramai orang Islam, kampung sebelah lagi ramai. Pakcik daripada kampung ini kampung sebelah, aku kampung sebelah. Oh, pakcik, satu penuh ni. Kampung sebelah ramai orang Islam berapa orang? Oh, dulu ramai, sekarang tinggal 4 rumah saja. Oh, pakcik orang Islam atau tidak? Aku pun tak tahu aku Islam atau tidak. Dia pun tak tahu dia Islam atau tidak. Sampai tahap macam tu lah. Biasalah kalau kamu pergi, saya rasa kamu lagi dapat pengalaman ni. Masuk kampung. Bagaimana? Kampung ini dulu baru bulan lepas ada ustaz datang. Kenapa? Ustaz itu cakap apa? Ustaz itu dia cakap kami semua tidak boleh belah itu kan? Babi lah. Babi kan khinzir. Belah babi lah. Babi dah senang sebut khinzir rasa macam tak cukup. Tak cukup babi. Kan? Belah babi. Bawah rumah panjang kami ada banyak babi. Ustaz itu tak bagi kami belah babi. Jadi dia tanya, tapi tak nampak apa babi? Ada ustaz tak bagi belah. Jadi mana? Kami semua makan. Dia orang, kita kena faham, dia orang tak semua. Okey, dia orang dapat Islam pada zaman Tun Mustafa. Lepas tu dia orang toikan dengan kehidupan seperti biasa. Solat tak tahu, apa tak tahu, banyak lagi ya. Jadi tanggungjawab cikgu-cikgu ni. Tanggungjawab cikgu-cikgu. Dia tak perlu cikgu sains, cikgu matematik tak payah usah. Ustaz, kami nak kena dakwah apa? Tak payah usah. Ajak Quran ni. Ustaz, kami bukan pandai tajwid pun. Ajak Iqra, ajak fardu ain dekat kampung itu. Walaupun kamu hanya belajar asas fardu ain, dia sangat bernilai. Seorang guru mengajak dekat kampung yang saya jumpa tu, dia ni bukan setakat kena halau, pernah kena acu senapang dengan ketua kampung. Sebab nampak pengaruh. Tapi spesialnya bila mana dia hantar surat guna orang-orang tertentu, ketua kampung hantar surat kepada PPD, suruh hantar lelaki ni keluarkan daripada kampung. Ini cerita, saya cerita benar, saya tak bohong. Gila saya cakap tu. Di kampung Seri Ganda, kalau kamu tahulah orang Sabah Sarawak. Dia pergi hantar surat suruh halau ustaz ni keluar daripada kampung. Cikgu dia kau ni, dia bukan dakwah orang bukan Islam, dakwah dalam orang Islam je ni. Dia ajak Quran, dia ajak orang ni orang Kedah, cikgu ni. Bila hantar surat, PPD tak mau terima. PPD tanya dulu, nak pindah ke? Dia tak mau. Tapi dah suruh juga, kena buat 3-4 kali, hantar surat, diarahkan pindah ke Kedah. Orang kalau dapat pindah balik kampung sendirilah kalau, seronok tambah hak nikah. Kan? Kamu tak nikah kan? Orang tak tengok orang nikah nak pisah kat KLA tu. Dan cikgu pisah kat KLA. Kamu tahu kita? Nah. Abang, main baju abang main futsal semalam. Ambil baju abang peluh. Nanti abang tak ada. Ayah ada dekat kapit Sarawak ni, baju ni lah menjadi saksi. Betul tak? Abang tak? Abang nikah ni? Tak nak lagi tak tahu. Boleh hantar balik kampung? Tak balik.
Saya tak nak balik Kedah. Kedah ramai dah ustaz. Allahu Akbar. Dalam keadaan 6 jam perjalanan nak sampai kampung tersebut, elektrik tak ada, air tak ada. Saya nak duduk di sini. Sebab seronoknya apabila orang yang tidak tahu salat, tetapi orang itu telah menjadi orang yang tak pernah tinggal salat. Seronok, nikmat. Nikmat. Sebelah. Jadi cukuplah pada malam ini. Cikgu-cikgu tanya kerana menjadi cikgu. Semoga anda semua bertemu dengan Allah dalam keadaan redha marif. Mari saya buka sikit sebab saya mula melambat. Dia nyanyi 9 hingga 11, tapi kita mula tadi kat 9.40 tadi. Saya buka sikit soalan. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh kita sama-sama kongsi pada malam ini. Silakan. Kamu tak kisah kamu balik sini ya. Saya nak balik KL ni. Balik KL Lumpur. Masuk ada ke 9 pagi. Okey, ada soalan? Mikrofon kalau tak depan ni memang tak tanya. Dia kena pergi belakang sikit. Nah, akak tolong tak akak? Tolong angkat pergi belakang. Abang. Abang angkat tak belakang. Tengah-tengah sikit. Kau nak tanya apa boleh kak? Macu dia bang. Kontrol jalan. Okey. Ada soalan? Hai, sini. Ada soalan? Tak ada soalan lagi bagus. Boleh kita balik awal. Apa dah tengok apa? Oh, masuk TV tu. Itu seronok. Ada soalan? Tak apalah kita sembang-sembang malam. Nampak garang, cikgu ni tak gampun. Bang. Soalan kan? Dia pergi meniarak apa? Kau kalau ada apa, bukan senang, main jauh-jauh kau nak tanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Al-Hakim. Nur Al-Hakim. Jadi soalan saya ialah, saya nak tanya, tanggungjawab setiap Muslim juga adalah untuk berdakwah kepada orang untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan, betul tak? Jadi saya nak tanya, macam mana kita nak atasi halangan, iaitu pemikiran di mana kita nak berdakwah tu kita rasa diri kita tak layak sebab kita pun sendiri banyak kelemahan dan kekurangan dan dosa-dosa. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kumpul soalan satu lagi soalan. Ada soalan? Abang tadi bilang tak jadi ke? Tunjuk belakang. Okey, baik. Ada soalan? Nak kumpul soalan cepat. Kita kumpul 3 soalan, lepas tu kita close account. Ada? Muslimat? Tak ada? Akak depan tadi semangat. Ada soalan? Saya jangan tanya kat Twitter. Dia kadang-kadang saya kita makan, Ustaz saya nak tanya tadi kan, tapi Ustaz saya segan, saya tanya sekarang. Ustaz kita makan. Siapa tanya saya makan, makruh. Tanya sekarang. Ada soalan? Okey, baik, abang kita tanya tadi. Ustaz Nur Al-Hakim, Ustaz macam mana nak atasi segan bila amar ma'ruf nahi munkar? Ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya orang-orang yang beriman, jangan engkau cakap apa yang engkau tak buat. Besarlah kemarahan Allah bagi orang yang cakap benda yang dia tak buat, dia pun takut. Betul tak? Datang satu hadis Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Hadis
yu'ta yaumal qiyamah, seorang lelaki dihantar, dicampak pada hari kiamat, dicampak dalam api neraka. Dicampak, bila dia campak tu dia jatuh, fatandaliqu aqtabu batnihi, bila dia jatuh terpecah, terburai isi perutnya. Fayaduru fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru fir raha. Dah pecah perut, isi terburai, Allah ambil dia letak di tempat giling. Dulu orang giling bali gandum ni, letak keldai, dia akan lari keliling tempat giling tu. Digambarkan begitu, letak laki di tengah-tengah, isi perut dah terpecah, duduk di tengah-tengah, digiling pula. Fayaduru biha kama yadurul himaru fir raha. Fayaqulu ahlun nar, lalu orang ahli neraka tanya, kami pun masuk neraka, tapi pasal apa kawan tu teruk lagi pada kami? Sedangkan dia dulu rajin duk tegur kami. Dia suruh buat ini, dia larang buat ini. Bila malaikat jawab, laki ini dia suruh buat macam ni, dia tak buat. Dia larang orang buat, tapi dia yang buat. Para ulama mensyarahkan hadis ini, mengatakan hadis ini kepada golongan-golongan orang-orang pendidik, ustaz, cikgu-cikgu, yang pendakwah dan sebagainya. Kita pun takutlah ustaz. Kami ni ustaz, bila lah nak sempurna? Kalau nak tunggu sempurna, siapa yang maksum dalam dunia ni? Siapa maksum dalam dunia ni? Siapa maksum dalam dunia ni? Ada tak maksum? Seorang kan? Siapa dia? Nabi Muhammad yang maksum. Mana ada orang lain? Tak ada siapa dalam dunia ni yang maksum, walaupun namanya maksum. Tak ada. Hanya Nabi Muhammad seorang je maksum, terbebas daripada dosa. Jadi memanglah ayat hadis dan ayat Quran tadi, dia bukan warning untuk jangan kamu buat dakwah, jangan kamu amar ma'ruf nahi mungkar kalau kamu tak sempurna. Ni bukan, ayat tu bukan faham macam tu. Ayat itu nak bagi tahu, buatlah dakwah, buatlah tegur menegur, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Allah sayang kat kamu, kamu dah tegur orang, kenapa kamu sendiri tak amalkan? Warning ini untuk kita supaya beringat, bukan kata tinggal amar ma'ruf nahi mungkar. Apa ustaz tak ada dosa ke? Ada. Ustaz cerah ada dosa ke? Ada. Ada aib tak? Ada. Allah buka tak? Allah tak buka. Sebab itulah kata ilmu at-ta'illah sekandari. Allah nak tunjuk orang tu hebat, Allah tak perlu tunjuk kata dia hebat. Tak payah Allah lambung-lambung dia, tunjuk kata dia hebat, pandai dia ni alim, tak. Cuma Allah tutup keaiban peribadinya. Orang kata, budak ni bagus, dia tak macam kita ni. Ustaz Ashraf ni rasa dia bagus lah. Dia tak nampak keaiban kita, akhirnya orang angkat darjat kita. Itu je. Jadi jangan malu untuk tegur menegur cara hikmah, sesuai dengan kadar kita. Sesuai dengan kadar kita. Kita pun tak berapa pandai. Tapi satu benda saya nak ajak. Kita kadang-kadang balik tengok ceramah, kadang-kadang kita rasa nak tegur orang ni. Dia dah kan? Kawan tak main, kawan duduk kat sana, kita main apa, apa dia berniaga apa kat luar. Kita pun tengok kan. Kita pergi, Ami duduk dalam taman-taman syurga atau tadi? Kami dah perhati yang apa dalam neraka, pagar neraka. Kan contoh. Tak payah kata macam tu. Sebab kita ni kadang-kadang kita rajin nak tengok orang. Dah betul. Dia baru masuk usaha lagi, dia jumpa orang pagi ya, sesungguhnya. Main tengah hari sesungguhnya. Dah. Agama ni dia bukan jenis pagi petang muka serius. Balik bilik kan, orang tengok muka ni pasti pun muka masam ni. Senyum sikit, tak boleh senyum. Pasti pun tak boleh senyum, balik pada mana? Balik pada ceramah. Takkan balik pada ceramah tak boleh senyum? Dalam agama tiada gurauan. Agama tak ada macam tu. Dia boleh gurau-gurau sa'atan wa sa'atan, ada ketikanya bergurau, tak ada masalah. Orang muda, takkan orang muda, kamu muda kan? Takkan semua nak pagi petang macam innalhamdulillah. Tak innalhamdulillah. Pergi jumpa makcik, dia kena faham. Jadi baik tak semestinya jadi skema. Boleh faham skema? Kan? Pagi yang sesungguhnya, tengah hari sesungguhnya, tak semestinya jadi skema. Jadi baik rock pun boleh jadi baik.
Syurga layak untuk seorang yang relax, yang tak layak untuk dia. Kita nak muda, saya jumpa ramai kita nak muda. Biasalah. Cikgu kalau mengajar kat ceras je, mengajar ceras Shah Alam ni, 30 orang anak muda kuliah subuh ke kuliah maghrib tu biasa. Yang main rambut panjang lah. Rambut panjang lah, rock ni. Sekali jumpa di JB, bawa keluar pada gig. Apa kata gig? Oh itu juga dia orang tahu ya. Jadi konsert-konsert indie ni, jenis underground ni, keluar. Hang bukan menjadi hadir dengan aku lah. Allah malu tak? Baju rock, baju gambar setan. Baju gambar setan. Sepultura, Slipknot, Korn, zaman-zaman tu. Dia kata, Ustaz, semenjak saya datang kuliah banyak, alhamdulillah saya ni benda yang tak ditinggal fashion. Saya tak ditinggal, Ustaz. Saya memang fashion. Tak macam mana saya jenis hitam semua aku pula dah. Dia pakai jenis rock, black metal. Dengan muzik tak ditinggal. Muzik ni semua metal. Kalau nasyid pun saya try nasyid metal. Memang tak jumpa. Jenis tu. Tapi Ustaz, sejak 2-3 menjak ni, kalau saya tinggal solat, saya rasa saya bersalah dengan Allah. Okey. Nak macam mana lagi? Tidak. Nak jalan jumpa orang situ. Jalan semua cari duk shilling tu. Jumpa orang perempuan tu. Kono baring kat sebelah orang kan. Tak ada. Kalau kata Nabi kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Tunduk pandangan itu bukan min absarihim, daripada pandangan kamu sebahagian. Tengok perempuan boleh tak sembang? Boleh tak bagi salam orang muslimat? Orang muslimat ni kadang-kadang betul lah dia jaga adab dia. Muslimat ni kadang-kadang lalu selisih kan, dia lari keluar langkah parit tu. Saya pernah duduk pengajian Islam, saya tahu lah, lalu dia lari langkah tu dia lah. Habis jumpa kena temu tak apa, sanggup punya. Kita bagi salam, Astagfirullahaladzim, tak syarak. Bunyi bagi kita dengar, tak syarak. Tak siqah. Kan kita dulu zaman mengaji dulu, saya mengaji bidang agama, ambil fiqh usul, kita usul dia ambil fiqh usul. Kadang-kadang tak pakai haji, tak pakai baju rehan tak pakai jenis pun, tak cekak ni. Tak cekak. Dia tu. Dia jenis, kita pergi kelas kadang kita jenis relax, pakai baju tangan pendek ke. Oi, dia ni tak siqah. Dia relax, biasa. Ada orang kena sembahyang subuh sepak, dia tak? Woi, anak bambu ya? Kawan baik, kan? Kawan baik. Kita tak kenal tak boleh. Woi, tak boleh lah. Kan jumpa orang masjid kan, nampak orang masjid tidur kat masjid dah azan pergi lempang. Ni Pak Man. Pak Man tidur orang lagi, orang dah sembahyang dah. Pak Man dia tu. Tak ada. Itu tak boleh lah. Tapi kalau kawan baik, orang muda, boleh tak? Boleh. Jumpa ni apa lampa ni, nampak Cikaro ya, tak senang duduk. Relax lah dia. Woi, dia boleh tengok pula. Hang boleh pula. Aku silap tak orang ni. Tak apalah, Islamic saya segala, tak ada masalah. Jangan sampai tahap orang rasa tak suka dengan kita. Dan ambil iktibar satu benda, ada amar ma'ruf nahi munkar, tak semestinya tegur orang. Saya rasa pendidik cikgu lagi tahu teori-teori apa 2 hala 3 hala apa kan. Kamu tengok Nabi, saya bagi 2 tips dalam hadis sebab tak ada soalan, saya habiskan ni. 2 tips. Nabi Muhammad dengan Ibnu Mas'ud, Nabi duduk dengan Ibnu Mas'ud. Nabi kata, "Iqra'u 'alayya al-Qur'an ya Ibnu Mas'ud." Baca Quran untuk aku Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, Quran itu turun kepada Jibril. Jibril turunkan Quran kepada engkau, dan engkau ya Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Engkau yang kena sampaikan kepada kami. Quran turun kepada engkau, engkau baca, aku dengar. Dia segan. Kan kita duduk dengan bayangkan kita pergi semayang, tiba-tiba ada tok imam, ada ulama. Kan? Bila dia kata, dia kata anak muda tadi imam, nak jadi tak? Kita pun tak mahu ustaz jadi, tak mahu ustaz. Pasal tak senang duduk baca, pasal macam nak terkentut dia kira. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia belum masuk, dia kata, engkau lah ya Rasulullah, baca, aku dengar. Tengok jawapan Nabi. Nabi kata apa? Sekali-sekala aku teringin nak dengar bacaan orang masuk ke telinga aku, dan aku nak menghayatinya. Sekali-sekala Ibnu Mas'ud baca Quran surah An-Nisa, baca. Dan Nabi ni bukan nak menunjukkan aku a good listener saja. Dia bukan aku mendengar pendapat kamu, silakan bagi pendapat. Tak. Nabi dengar betul-betul. Dengar betul-betul.
Dia baca, Nabi dengar. Sehingga ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi rasa macam dia senang dialog dengan Allah. Nabi kata, yakfi bihadha, cukup, jangan kau baca lah. Jangan, stop bacaan kau. Ibnu Mas'ud terkejut, Ibnu Mas'ud pusing tengok Nabi. Rupanya Nabi menghayati bacaan Ibnu Mas'ud sehingga janggut Nabi basah dengan air mata. Nabi feel betul dengan apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Nabi down to earth, tawaduk Nabi. Dia tunjuk ke orang, kata bukan dia saja boleh bagi orang menangis, boleh bagi orang hisap, orang juga boleh menegur dia. Cantik tak Nabi? Amar ma'ruf nahi munkar yang simple. Umar nak keluar pergi hijrah, nak keluar pergi musafir. Ya Rasulullah, aku nak musafir. Nabi kata apa? Hati-hati berjalan. Bila dia nak keluar pintu, Nabi kata, Umar datang ke sini semula. Umar, orang musafir doanya makbul. Umar, doalah untuk Nabi Muhammad. Umar menangis. Aku tidak pernah mendengar satu permintaan daripada orang yang makbul doanya, dia suruh aku doa. Umar menangis. Cara kita tak semestinya kita saja cakap. Ada ketikanya kita balik ke bilik ni, jumpa kawan kita datang dengan kuliah, kita cakap, aku pergi kuliah tadi. Kuliah ceramah tak sama macam tengah berita, baca gosip, baca surat khabar. Surat khabar, berita, gosip, cerita tentang orang. Kuliah ceramah agama, cerita tentang aku. Sebab tu datang ceramah, kita jangan tengok orang. Bila ustaz tersebut benda buruk, jangan tengok orang, cerita tentang aku. Cakap, Mat, dia tak pergi kuliah ni. Mat, aku banyak salah aku rasa. Ada tak benda yang aku tak kenal? Tolong nasihat aku. Orang ingat dia balik nak tazkirah dia, tiba-tiba dia suruh orang kita. Tahu tak, terbalik pula. Jumpa orang yang tak baik, yang kadang-kadang makan, jumpa peluk dia. Tolong doa untuk aku sama. Aku pun kadang-kadang nak berubah jadi baik, kadang jatuh balik, jatuh balik. Mungkin Allah dekat dengan kamu. Satu tips. Saya pun buat macam tu, terpaksa buat. Bila salam dengan orang masjid, salam, kadang-kadang pakcik datang, Ustaz, tolong doa untuk saya. Pakcik, tolong doa untuk saya. Kita pergi hospital, orang sakit, orang main pegang pakai pump. Kita tengok ni, kita bila pergi baca doa satu katil, semua katil pakai panggil kita baca. Makcik nampak kita panggil, kita kata makcik tak apa. Dia panggil anak dia, suruh buka pump ni, buka pump. Punya nak cakap dengan kita ni. Makcik tak apa lah, tak payah lah. Tak kira makcik mati, mampu je aku. Dia buka pump. Lah, duk tengok kat TV je. Lah, ingat nak cakap apa. Dia buka, Ustaz, doa kat saya Ustaz, doa kat saya. Kita boleh doa tak? Boleh. Tapi mungkin kita boleh guna kaedah tips yang saya belajar pada orang. Ajar orang yang sakit, lapar, dahaga, Nabi sebut hadis kursi, Allah dekat dengan dia. Saya tumpang ajar doakan. Saya ni duk mengajak orang, saya tak sempat ajak anak saya. Tolong doa, anak saya juga boleh mengaji Quran macam saya ajak ke orang. Boleh tak? Kan? Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah jadikan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Semoga Allah jadikan pertemuan ini mungkin akan menjadikan kita bertemu sekali lagi, InsyaAllah. Yang tanya soalan bersorak, saya cakap pada soalan saya ya. InsyaAllah. Semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang penuh dengan kerahmatan. Saya mohon maaf dia berlaku terkasar bahasa, terkurang tak kena, ada bergurau yang tak kena, salah dan silap. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati kami, ya Allah. Engkau yang paling mengetahui hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kau menjanjikan orang yang menghadiri majlis ilmu dengan keampunan. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah ini, ya Allah, tangan yang penuh dengan maksiat, tangan yang penuh dengan kemarahan-Mu, ya Allah, tangan yang penuh dengan kedurhakaan, ya Allah. Tangan inilah kami menadah kepada-Mu. Ampun dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami tahu, dosa yang kami tidak, dosa yang tidak kami tahu, dosa yang akan datang, dosa yang lepas. Ya Allah, Kaulah sebaik-baik pengampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah tempat berkumpulnya kami, tempat berhimpunnya kami pada malam ini, tempat berhimpunnya orang-orang yang disukai oleh-Mu, ya Allah, tempat berkumpulnya orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat sombong, angkuh, riya, ujub, sum'ah. Buang jauh-jauh sifat angkuh, sifat sombong kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau selamatkanlah mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah ibu ayah kami, sayangilah mereka, luaskanlah kubur mak ayah kami, ya Allah. Terangilah kuburnya dengan cahaya Al-Quran, seperti mana mereka mendidik kami dengan Al-Quran dan akhlak, ya Allah. Mereka lah yang mendidik kami daripada orang yang tidak dikenali, sehingga orang semua mengenali kami, ya Allah. Syurgalah untuk ibu ayah kami, ya Allah. Syurgalah untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, temukanlah kami dengan pasangan yang saleh dan saleh. Kurniakan hasil daripada pernikahan kami anak-anak yang tidak meninggalkan salat, anak-anak yang istiqamah dengan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan perangai buruk kami ini, ya Allah, diikuti, diwarisi oleh anak-anak kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kematian yang buruk, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muallim, mudarris, murabbi, muaddib, pendidik yang baik. Ya Allah, rahmatilah, berkatilah ilmu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, mudahkanlah hati kami untuk memaafkan, mudahkanlah hati kami untuk memaafkan lisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau jadikanlah hati-hati sesama kami ini hari ini, ya Allah, hati yang penuh dengan wudda, rahmah, sayang dan cinta terhadap-Mu, benci juga terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau satukanlah hati-hati kami di atas tali akidah-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, berilah kedamaian, ketenteraman, keamanan kepada adik-adik kami yang berada di Syria, yang berada di Gaza, yang berada di Iraq, yang berada di Rohingya, yang berada di seluruh dunia, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah. Berilah mereka bahagia dengan anak-anak mereka, seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami di sini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Imam Muda Ashraf di atas perkongsian ilmu itu tadi. Semoga mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh Ustaz masuk ke hati kami, akan menjadi iman, dan keluar daripada hati kami akan menjadi amal-amal soleh buat kami semua. Majlis dengan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada Imam Muda Ashraf di atas perkongsian ilmu. Terima kasih juga kami kepada Tuan Haji Hassan di atas kesediaan beliau untuk bersama-sama dalam program majlis ilmu pada malam ini. Juga pada pensyarah-pensyarah
rakan-rakan guru PPG serta guru-guru pelatih IPG Kampus Tun Usian. Terima kasih kepada semua. Masa terlalu lewat sudah, jadi saya rasa tak perlu saya mengulas atau bercakap panjang. Mohon kemaafan kalau ada kekurangan daripada majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah, yang lemah, yang serba kekurangan adalah kelemahan diri saya sebagai hamba Allah. Semoganya doa yang sering saya pohon kepada Allah, Allah perkenankan. Wa taubatan nasuhal qablal maut, wa taubatan nasuhal qablal maut, wa taubatan nasuhal qablal maut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cikgu Sulaiman untuk mengiringi Tuan Haji Hassan untuk menyampaikan cedera hati kepada tuan penceramah kita Imam Muda Ashraf. Thank you, Allah.